Sekejap. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin kenalkan nama saya. Nama saya Aufal bin Daniel, IIF 18006. Dan nama saya Ahmad Aidil Aiman bin Muhammad Yasin, IIF 1800002. Dan insya-Allah pada hari ini kami akan membentangkan tajuk pemakaian kaedah ad-darar yuzal dalam isu istihalah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi di Malaysia. Pertama sekali, marilah kita apakah itu konsep kaedah ad-darar yuzal dan apakah itu darurah. Dari segi bahasa, kemudaratan atau darurah diartikan sebagai sempit, susah atau suatu keperluan. Manakala dari segi istilah pula, sesuatu yang bertentangan dengan manfaat dan menyebabkan kesukaran berbentuk secara kritikal atau musyaqqah. Sebenarnya kalau kaedah ad-darar yuzal pula bermaksud apabila sesuatu kemudaratan wujud atau timbul, ini wajib dihapuskan dan dihilangkan. Dan kaedah ini berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ibn Samit. Rasulullah SAW bersabda, la dirar wala dirar, yang bermaksud tidak boleh membawa kemudaratan dan memudaratkan orang lain. Seterusnya kita tengok pula kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ad-darar yuzal. Di bawah kaedah ad-darar yuzal terdapat beberapa kaedah yang berkaitan dengannya. Iaitu yang pertama adalah ad-darar la yuzal bid-darurah. Iaitu maksudnya kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Terusnya yang kedua adalah ad-darurah tabihul mahzurah. Kemudaratan mengharuskan kejahan. Yang ketiga, ad-darurah tuqaddiru biqadriha. Kemudaratan diharuskan mengikut kadar sahaja. Dan seterusnya adalah ad-darar ashaddu yazalu bid-darar al-akhaffu. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Dan akhir sekali adalah dar'ul mafasid awla min jalbil maslahah. Iaitu menolak kemudaratan adalah lebih utama daripada mengambil kebaikan. Okay, seterusnya kita masuk pada konsep istihalah. Maknanya istihalah ni adalah merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal daripada hawala yang berarti berubah ataupun bertukar. Istihalah pula adalah terbitan daripada istihalah yastahilu istihalah. Yang mana ini sama makna dengan hawala, iaitu pertukaran dan perubahan. Secara istilahnya pula, istihalah boleh didefinisikan sebagai perubahan dan pertukaran satu bahan kepada bahan yang lain yang meliputi pertukaran fizikal dan sifatnya. Maknanya kalau kita tengok istilah daripada ulama kontemporari pada zaman ini, iaitu Dr. Wabat Az-Zaili, beliau mentarifkan istihalah sebagai pertukaran bahan kepada bahan yang lain dan disebabkan perubahan sifatnya. Ini kalau kita tengok, istihalah ni adalah berlandaskan daripada Al-Quran, iaitu surah An-Nahl ayat 66 yang bermaksud, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, dan ini berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Sebenarnya kita tengok pula apakah pandangan ulama berkaitan dengan istihalah. Iaitu ulama itu pandangan ulama berkaitan istilah ada terdapat dua bahagian. Iaitu pandangan pertama, ulama dari kalangan Syafi'i berpendapat bahawa teori istihalah perlu disempitkan pada aspek-aspek tertentu sahaja. Sebenarnya pendapat ini juga disokong oleh ulama dari kalangan Hanabilah. Menurut mereka, sesuatu bahan yang bersifat najis tidak boleh bertukar menjadi suci melalui perubahan sifatnya kecuali dalam tiga keadaan. Iaitu yang pertama, arak yang bertukar kepada menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, kulit binatang yang mati selain daripada anjing dan babi. Dan yang terakhir adalah ketiga, adalah sesuatu yang berubah menjadi haiwan seperti bangkai berubah menjadi ulat dan berlaku satu kehidupan yang baru. Terusnya adalah pandangan kedua. Pandangan kedua ni adalah golongan yang memperluaskan aspek pemakaiannya dengan skop yang lebih luas. Mana pandangan ini adalah disokong oleh ulama-ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, Zahiri dan Ibn Al-Qayyim. Mana mereka berpegang bahawa teori ini adalah sebagai satu proses yang mengubah sesuatu benda najis menjadi sesuatu yang suci. Sama ada secara semula jadi seperti proses pemberaman arak menjadi cuka atau tidak semula jadi menyusul campur tangan manusia seperti meletakkan bahan lain.
Okey, seterusnya kita masuk kepada isu penting dalam tugasan ini iaitu pemakaian kaedah ad-darul yuzal dalam isu istilahah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi di Malaysia. Melalui kajian yang telah kami lakukan, kami berjumpai dua isu istilahah iaitu isu penyuntikan highly purified insulin daripada babi dan isu gelatin dalam ubat yang mana menggunakan benda-benda yang haram dalam penggunaan tersebut dan menyebabkan berlaku sedikit salah faham ataupun kekeliruan dalam hukum tersebut. Jadi yang pertama iaitu penyuntikan highly purified insulin daripada babi. Ini berdasarkan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan yang menyatakan penggunaan penyuntikan highly purified bagi perubatan pesakit kencing manis adalah harus jika dalam keadaan darurat sahaja. Okey. Maknanya jika tidak dalam keadaan darurat tidak dibenarkan sama sekali. Ini berdasarkan juga kepada pendapat dua mazhab yang dikaji iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Pandangan daripada ulama mazhab Syafi'i yang mana kita lebih tahu mazhab Hanafi yang mana lebih terbuka pandangannya dalam konsep ini iaitu mengatakan tiada masalah untuk menggunakan kaedah penyuntikan highly purified dalam insulin babi bagi tujuan penyakit kerana menggunakan istilah yang lebih terbuka iaitu ulama Hanafi mengatakan istilah ni merupakan satu proses yang membolehkan perubahan dari sesuatu najis, sesuatu bahan yang haram menjadi halal secara semula jadi ataupun tidak. Maknanya dia lebih terbuka, maknanya dia tak kisah dan benda ni dibenarkan. Berlainan pula dengan mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i yang lebih terperinci, yang lebih kecil skopnya iaitu mengatakan tidak dianggap suci. Apabila berlaku perubahan daripada haram ke halal tidak dianggap suci secara semula jadi. Tetapi dimaafkan dalam isu darurat ini iaitu isu darurat lah. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kita kena tahu dulu apa maksud darurat. Darurat ni senang kata, boleh kata sesuatu situasi yang melibatkan keselamatan nyawa. Mana kata kalau kita tak buat sesuatu perkara boleh menyebabkan berlaku kemudaratan ke atas diri kita. Seperti nyawa dan sebagainya. Jadi kita digalakkan, disuruh untuk melakukan perkara yang haram untuk menyelamatkan jiwa diri kita. Itulah definisi darurat. Jadi keputusannya adalah harus jika darurat penggunaan ini. Okey, kita masuk isu yang kedua iaitu isu gelatin dalam ubat. Isu gelatin dalam ubat. Okey, sebagaimana kita tahu gelatin merupakan satu bahan yang cahaya, tidak bercahaya dan tidak berperisa yang boleh didapati daripada kulit, organ dan tulang haiwan. Okey. Sebagaimana yang kita tahu gelatin banyak digunakan dalam pembuatan produk makanan dan produk perubatan di Malaysia sendiri memang banyak digunakan gelatin ini. Okey, mengikut kajian daripada JAKIM, penggunaan gelatin merekodkan 44% daripada khinzir, 28% daripada tulang lembu dan 27% daripada tulang haiwan dan 1% lagi dari sumber-sumber yang lain seperti tumbuhan. Okey. Kapsul atau ubat daripada gelatin babi ini yang bersumber kulit haiwan ini ialah daripada istilah fasidah yang seperti mana yang diterangkan oleh partner saya itu Aufa tadi, yang bermaksud istilah fasidah itu fasik, maknanya sesuatu yang percampuran sesuatu yang halal dan haram dan hasilnya haram. Sebagaimana contoh di situ H1 tambah H2. Jadi H2, H1 tu maksudnya halal. Tambah H2 haram, hasilnya adalah haram. H2 juga. Okey. Inilah contoh dia.
Okey, mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa sesuatu najis tidak boleh menjadi suci. Tidak boleh menjadi suci dengan berubahnya sifat. Kecuali arak yang bertukar secara semula jadi atau kulit binatang yang mati selain daripada anjing dan khizir apabila disamak oleh sesuatu. Okey. Kita tengok pula perspektif daripada mazhab Hanafi. Hanafi seperti mana yang kita tahu lebih luas skopnya. Dia berpendapat bahawa setiap perahan setiap bahaya tidak hancur sebab perahan atau air najis menjadi bersih dengan istilah. Maka hukumnya sama dengan arak. Hukumnya sama dengan arak apabila hukumnya sama dengan arak apabila berubah menjadi cuka atau kulit binatang yang telah disamak, iaitu dihukum bersih dengan sebab istilah. Jadi berdasarkan muzakarah fatwa Majlis Kebangsaan yang mengatakan penggunaan gelatin dalam ubat pada masa sekarang adalah diharuskan kerana darurat. Sekiranya ni peringatan, sekiranya terdapat bahan halal yang menahan ubat daripada cepat rosak, maka penggunaan gelatin ubat tidaklah diharuskan. Maknanya kalau ada ubat lain yang lebih halal statusnya, maka secara automatiknya penggunaan gelatin ubat yang menggunakan daripada sumber babi adalah haram serta-merta. Okey. Sampai di situ saja. Untuk isu penggunaan pemakaian darurat, ad-darur yuzal dalam isu istilah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, isu istilah ini hanya boleh digunakan dalam darurat saja untuk pemakaian kaedah ad-darur yuzal. Jadi kesimpulannya kami Afwan, teruskan. kesimpulannya kalau sesuatu istihalah adalah pertukaran satu bahan kepada bahan yang lain. Ia banyak digunakan dalam industri seperti industri makanan dan pembuatan ubat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.